Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenangan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad ya alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa wal hashri wad din, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertama sekali kita rafakkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmat, kasih sayang dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama malam ni dalam siri ceramah ataupun dalam program ceramah Maulidur Rasul, anjuran
Dewan Muslimat PAS kawasan Kuala Nerus sempena dengan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya pada malam ni diberi amanah untuk berbicara tentang topik Ya Rasulullah, kami rindu padamu. Topik yang sepatutnya kita semua tanamkan dalam hati kita semua sifat rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda iman, kita akan rasa kasih dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi aku lebih daripada ayahnya, daripada anaknya, dan lebih daripada sekalian manusia yang ada di atas muka dunia. Dia kasih pada aku dengan kasih yang paling tinggi, barulah layak diberikan keimanan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda kasih, tuan-tuan, bila ada kita gembira, bila tiada kita rindu. Itu tanda cinta dan kasih. Kalau keberadaan seseorang menyebabkan kita gelisah, itu tanda kita tidak kasih. Tiadanya, tidak ada apa kesan bagi kita tidak rindu, itu bukan tanda kasih. Maka tanda kasih, tuan-tuan sekalian, kita akan suka dan gembira duduk bersama seseorang yang kita kasih, dan apabila berpisah jauh daripada mata pandangan melahirkan rasa rindu. Itu tanda cinta dan kasih. Jadi tuan-tuan, malam ni kita santai saja oleh kerana kuliah selepas Isyak. Boleh jadi ada di kalangan kita dah letih seharian bekerja. Kalau orang Terengganu hari ni cuti, boleh jadi letih berjalan bersia-sia hari ni bersama dengan keluarga. Kerana petang tadi saya pun berjalan, bawa anak-anak berjalan, semua lokasi sekitar Kuala Terengganu semua jam. Jadi malam ni kita santai-santai saja sambil-sambil saya baca komen. Ada daripada Puan Mariani Abdul Latif, Puan Zainun Ali, Puan Ummi Hidayah, Puan Zakiyah, Puan Fadilah, Ni Umair, Puan Nasuha Husna, Tuan Roslina, Ustazah Kakna kita, Abang Zahrul Marsam, Puan Badariah, Waalaikumsalam, Puan Azriza, Cik Ma Arma, Muslimat Don Tepuh, Kak Faridah Muda, Puan Mariani, ada lain-lain. Ada daripada Muslimat Baling, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, mula-mula sekali malam ni saya tak mau serius sangat. Yang pertama, komen jelas ataupun tidak suara saya. Yang kedua, tolong tekan button share supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita dapat masuk malam ni untuk sama-sama kita berkongsi tentang rindu dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita tepat dengan satu lagu yang dinyanyikan dalam, tak silap saya, dalam mukaddimah live kita ni. Kumpulan Raihan ada pernah menyebut dalam lirik lagu mereka, rintihan luahan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, kami rindu padamu. Tuan-tuan, lirik yang sangat mendalam. Oleh kerana kita selalu mendengar perihal Nabi namun tak pernah melihat wajah Nabi, menyebabkan rindu bertandang dalam hati. Maka tuan-tuan sekalian, malam ni kita nak bicara tentang kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah kita dengar sepotong ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum
wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kamu mengaku kasih kepada Allah, kalau kamu mengaku cinta dan kasih kepada Allah, antara syarat yang paling besar, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Allah Ta'ala, iaitu ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perintah ini, diperintahkan kepada Nabi Muhammad beritahu pada umatnya, ikutlah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah janji balasan daripada Allah? Yang pertama, yuhibbukumullah. Bila kamu ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Ini jawab bagi syarat, pasti Allah akan kasih pada kamu semua. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Nombor 2, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita semua. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha mengasihi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malam ni sebarkan majlis kita pada semua. Tekan button share di grup, di wall, berkali-kali di page, apa-apa grup, sebarkan. Malam ni bicara santai saja tentang perihal manusia agung, jasad paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, antara tanda kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali tuan-tuan, bila orang kasih, kita cakap mudah memang. Bila orang sedang berkasih, antaranya yang pertama, kasratuz zikri. Ni yang pertama. Tanda kasih pada Nabi SAW, ataupun bila seseorang tu sudah mula ada bibit-bibit jatuh cinta. Kasih yang pertama, kasratuz zikri. Banyak menyebut perihal sang kekasih. Kalau anak kita tanya kita tentang perihal seorang perempuan, tanya semua tuan-tuan, itu tanda ada something wrong. Dia tanya, Milah ada tak hari ni mak dekat surau? Milah mari tak malam ni dekat masjid? Esok tanya pula, Milah ada tak? Lusa tanya pula, Milah ada mari tak? Apa makna tuan-tuan? Ada something wrong lah tu. Kalau tidak ada apa-apa, takkan dia tanya. Maka tuan-tuan, itu tanda bibit-bibit kasih dan cinta mula lahir. Maka tanda kasih pada Nabi, yang pertama tuan-tuan sekalian, kasratuz zikri, banyak menyebut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah menyebut salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barang paling ringan, paling mudah, tapi ramai manusia memandang enteng. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebelum saya nak sebut kasih, cinta, rindu, dia sebenarnya tuan-tuan, kalau saya cakap panjang pun bab kasih, cinta, rindu ni, kalau tak kena, kalau tak kena, tak akan datang kasih, tak akan mari rindu. Mula-mula ayuh kita kenal sikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula saya nak bagi tahu, kita semua kena sedar bahawasanya atas dunia ni tidak ada yang paling kasih pada kita selepas Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ramai kita tak sedar. Kita duk berasa ada yang lain yang paling kasih pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kasih isteri itu hebat, kasih suami itu hebat, kasih ibu itu sangat hebat, kasih ayah sangat hebat. Di sana ada yang kasihnya paling hebat, kurniaan Allah, anugerah Allah, iaitulah kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita kena flashback balik? Untuk kita ingat dan kita tidak lupa diri. Kita ingat balik tentang betapa kasihnya Nabi pada kita, nak suruh kita sedar. Sebab kita ni lalai. Lalai, tak sedar bahawa adanya insan agung yang sangat kasih pada kita. Tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan atas muka bumi ni khas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala menyatakan, tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam.
dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat untuk sekalian alam. Ya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi datang untuk menyelamatkan kita, untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kejahilan, gelap kufur kepada cerahnya iman. Tak ada tujuan lain kecuali nak selamatkan kita. Sebab tu Nabi, dalam kepala Nabi kita umatnya, kita tuan-tuan. Jaga Nabi memikirkan kita. Sakit Nabi memikirkan kita. Tidur Nabi tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Mata je pejam, hati tak tidur kerana memikirkan kita. Saat sakit, nak wafat, saat sakaratul maut, mulut Nabi yang jelas dalam hadis sahih menyebut ila rafiqil a'la. Namun Sayyidina Ali pernah mendengar Nabi, orang Melayu, orang Terengganu kata bebek mulut Nabi. Bergerak mulut Nabi, lalu didengari oleh Sayyidina Ali, rupanya Nabi menyebut kita tuan-tuan, umatnya. Bila Nabi dah wafat, dalam kubur pun Nabi menunggu salawat daripada kita untuk Nabi balas. Tuan-tuan, bila bangkit pada kubur pula, soalan pertama yang Nabi tanya, kaifa ahwalu ummati, apa khabar umatku? Di hari kiamat padang mahsyar, Nabi tunggu kita di beberapa checkpoint. Nabi tunggu di timbangan mizan. Nabi tunggu di titian sirat. Nabi tunggu di kalam haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan untuk selamatkan kita daripada bakaran api neraka Jahannam. Wal-ayazubillah. Adakah kita semua lupa tuan-tuan? Di saat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, seluruh jasad, seluruh jiwa dan raga diserahkan untuk Allah. Diserahkan untuk menyelamatkan kita daripada bakaran api neraka Jahannam. Tuan-tuan, dalam satu kisah peristiwa perang Uhud, bagaimana Nabi mengizharkan rasa kasih sayang pada kita tuan-tuan. Dalam perang Uhud, sebagaimana al-ma'ruf, kita dah tahu semua perang Uhud antara perang yang telah menyebabkan ramainya para sahabat gugur syahid. Dan Nabi berdarah, gigi Nabi patah, darah mulia Nabi nak gugur ke bumi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Namun di saat darah Nabi berguguran jatuh, Nabi tadah menahan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat penuh darah, Nabi kesak di bajunya. Nabi tahan lagi supaya darah tidak jatuh ke bumi. Tuan-tuan, bila penuh Nabi kesak di baju Nabi, Nabi tahan lagi. Sedangkan darah berlinangan darah tuan-tuan, sakit yang tidak terperi, Nabi tahan darah supaya tidak jatuh ke bumi. Kerana sebenarnya telah datang tentera Allah, iaitulah ketua bagi segala malaikat, iaitu Jibril alaihi salam datang menyatakan, wahai Muhammad, kalau darahmu satu titis jatuh di atas muka bumi, binasalah umatmu. Maka ketika itu tuan-tuan, Nabi mengasihi, meletakkan cinta dan kasih yang tiada tara untuk umatnya. Walaupun umatnya itu masih kafir, menjadi musuhnya, menyakiti jasadnya, menyakiti jiwa raganya, tetap kasih yang tidak terperi Nabi serahkan pada umatnya. Dalam keadaan Nabi menahan darah, menahan kesakitan, Nabi bermohon kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah petunjukmu pada umatku. Sesungguhnya mereka tak tahu, ya Allah. Mereka tak tahu, ya Allah. Berilah hidayah kepada umatmu, ya Allah. Dengan penuh rasa cinta dan kasih kepada umatnya, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, inilah manifestasi cinta Nabi kepada kita. Tiada tara tuan-tuan, sanggup dibuat apa saja demi umatnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kenapa begitu? Kerana keyakinan Nabi, akidah Nabi sampai ke tahap kamalul yakin. Nabi dah tengok neraka, Nabi dah tengok syurga malam Al-Isra wal Mi'raj, menyebabkan Nabi tahu betapa nikmatnya syurga dan tahu betapa azab tidak terperi api neraka. Maka Nabi berusaha sehabis mungkin untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Jahannam. Jadi cukuplah seringkas itu kita berkenalan dengan kasih cinta Nabi kepada kita. Mana mungkin adakah kita nak jadi umat yang tidak
tuan-tuan orang Terengganu kata tak erti bahasa. Dia masih lagi tidak mengenal. Masih lagi membesarkan orang yang belum tentu kasih kepada kita dengan sepenuh jiwa raga sebagaimana kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka bila sampai sebegitu kasih Nabi pada kita, maka sewajibnya kita membalas kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut segala apa yang diajar oleh Nabi SAW. Maka tanda kasih, tanda rindu yang menjadi tajuk kita malam ni, kami rindu padamu ya Rasulullah. Persoalannya, benar ke kita rindu, benar ke kita kasih? Ya, ramai orang boleh berbicara, boleh sebut dengan mulut cinta dan kasih. Boleh jadi saya pun termasuk, na'udzubillahi min zalik. Kita boleh mengucapkan cinta dan rindu pada Nabi. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Persoalannya, betul ke kita rindu dan kasih pada Nabi? Ya, dia kasih dan rindu ni mesti ada qarinah, bukti. Ya, sebab tu iman mesti ada 3. Mulut, hati, bukti perbuatan. Tanda iman pada Allah, ulama sepakat 3 mazhab yang utama. Al-iqraru bil lisan, wal tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Mulut mesti mengatakan iman, hati membenarkan apa yang disebut oleh mulut, badan membuktikan apa yang tersembunyi dalam hati. Maka bila mulut menyebut kasih, mak tanya kasih tak ke mak? Kasih, tapi setahun, 2 tahun sebelum PKP lah. Kalau PKP bak lain, 3 tahun tak ziarah mak. Kasih apa begitu? Mulut menyebut abang sayang mak, tapi tak tanya khabar 3 tahun, sayang apa begitu? Mulut menyebut kasih pada isteri, nafkah tak bagi, tumbuk, perajang, kasih apa begitu tuan-tuan? Mulut menyebut apa yang tidak ada dalam hati. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kalau dengan Allah ini dipanggil sifat nifaq. Allah sangat murka orang yang mulut berkata lain, hatinya lain. Tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan, maka tanda kita kasih pada Nabi SAW yang pertama, kasratul zikri, banyak menyebut nama Nabi. Sebab orang tengah berkasih kan, dia banyak sebut nama kekasih dia. Ya. Sebab tu banyak lahir lagu-lagu yang sebut nama perempuan ni. Sebab apa? Itu tengah asyik bercinta. Kan? Rozana, orang puang. Kau Jasnita, orang puang. Fatimah, orang puang. Apa lagi nama-nama lagu perempuan. Ini tanda. Bila sebut nama, menyebut-nyebut nama sang kekasih, tanda cinta sedang berbuak-buak dalam hati. Jadi tuan-tuan, tanda nombor 1, kalau tak lepas hak ni, bohong, dustalah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kasratul zikri. Maka banyakkan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah. Ya. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang paling kedekut, kata Nabi, orang yang dengar namaku tidak langsung menyebabkan dia terpacul di mulutnya kalimah selawat. Dia buat tak tahu. Ustaz sebut nama Nabi, dia tak selawat. Dengar dalam radio disebut nama Nabi, tak selawat. Duduk dalam kuliah disebut nama Nabi, tak selawat. Wakrah gitu. Tak ada langsung sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Maka orang yang kasih, dia banyak menyebut nama sang kekasih. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya Yaumal Jumu'ah, hari Jumaat. Jadi sekarang kita dah selesai hari Jumaat, masuk malam Sabtu, minggu depan pula. Tapi orang yang bercinta, hari-hari hari Jumaat bagi dia. Kenapa? Kerana Nabi akan balas selawat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan apakah Nabi mati ataupun hidup di dalam kubur, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membacakan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la yash'urun. Jangan kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati dalam kubur mereka. Yang mati jasad, roh mereka hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Walakin la yash'urun, mereka tidak mengetahui.
Jadi tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Hajar, kalau orang mati syahid pun hidup rohnya di sisi Allah. Famin babil aula, maka lebih lagilah Nabi Muhammad, layaklah Nabi hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, nak dak nama kita diingati oleh Nabi, disebut oleh Nabi, caranya satu. Masa Nabi hidup, Nabi boleh tolong. Saat Nabi hidup, kita tak sempat sama Nabi. Satu je yang Nabi boleh tolong kita, iaitu balas selawat kepada kita. Maka bila kita berselawat, akan dihantar oleh malaikat. Kalau hari Jumaat sampai tu, malaikat akan hantar, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan selawat padamu ya Rasulullah. Maka Nabi akan balas selawatku ini kepada fulan ibnu fulan itu. Dia akan, baginda Rasulullah akan sebut nama Ahmad Muzani bin Abdul Rahman. Kalau 10 kali kita hantar, 10 kali Nabi sebut nama kita. 100 kali tuan-tuan. Maka banyak menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bukan kerja orang tua, bukan kerja orang nak mati. Ini kerja semua, muda, tua, miskin, kaya, kulit putih, kulit hitam, mengaku mak Nabi. Ini tugas kita, memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kasratul zikri. Ya, bila kasih kita akan banyak menyebut. Okey, yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua tanda kasih al-ittiba', sebagaimana yang saya sebut dalam ayat tadi. Bila mula bercinta, berkasih, maka kita mula rasa nak ikut apa yang orang kita kasih buat. Kasih kita pakai baju biru, kita post don-don biru. Dia pakai baju pink, kita pun baju pink juga. Walaupun muka ganah, pakai baju pink. Kenapa? Sanggup demi kekasih. Kalau memperidolakan seseorang, pemain bola dia minat tu rambut cacang, dia pun buat rambut cacang retek. Dulu pernah ada zaman 2000, zaman 2001, 2002 tuan-tuan. Anak-anak muda terpengaruh dengan aliran muzik zaman tu. Muzik punk, grunge, skinhead. Kalau skinhead semua botok kepala. Skinhead lah tu. Kalau yang grunge, tak mandi. Rambut tak ke depan, tak mandi. Baju Nirvana. Tu tanda gerah. Ikut. Dia ikut Kurt Cobain. Kurt Cobain duduk negara 4 musim. Mana sabar dah tak mandi. Dia duduk sebelah takir je. Dah, tiba-tiba tak mandi, busuk kohong. Sanggup. Kenapa? Nak ikutnya idola. Maka tanda kasih yang kedua tuan-tuan, al-ittiba', mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mana mungkin boleh diikut kalau tak tahu apa yang disuruh untuk ikut? Mana mungkin boleh kita ikut kalau tahu disuruh tu tapi tak faham pula apa yang dimaksudkan? Nampak? Tuan-tuan, kita tak tahu. Lambang di tepi jalan tu pi palang. Kita tak tahu itu arahan. Kita main langgar. Ataupun kita tahu itu arahan tapi tak faham arahan apa. Tak kena juga. Maka saat kita tengok di tepi jalan ada pi pangkoh. Apa? Kita tengok tu faham. Oh, sini tak boleh parking. Barulah kita boleh ikut. Maka tuan-tuan nak ikut guana kalau tidak pernah dengar hadis-hadis Nabi. Tak pernah belajar Al-Quran, tak pernah duduk dalam majlis ilmu, tak tahu apa yang Nabi ajar, kekal dalam kejahilan, maka kita akan tak mampu ikut. Kena molek kata Nabi, an-nasu aduwwun lima jahila. Manusia kalauan pula apa yang dia jahil. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nombor 1, mestilah memahami apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita boleh ikut. Maka tak boleh lari. Berselalah, merendah dirilah, duduk di majlis para alim ulama, mendengar dan memahami hadis-hadis Nabi, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Asy-Syarifah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita boleh untuk ikut apa yang diajar oleh Nabi. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi kata, Nabi buat, Nabi diam, ini semua sunnah. Sunnah qauli yang Nabi sebut, sunnah fa'li yang Nabi buat, sunnah taqririyah yang Nabi diam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini semua kita kena ikut. Maka tuan-tuan, bagaimana nak ikut Nabi kalau tak pernah dengar hadis-hadis Nabi SAW? Sedangkan Nabi itu ikutan. Nabi mari bukan untuk dipuji semata, tapi untuk diikut. Puji bagus dah, selawat banyak dah, dah ikut pula apa Nabi suruh, ada jadi juga.
Jadi tuan-tuan kena faham apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Maka Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada batang tubuh Nabi Muhammad itu uswah. Ulama kata kenapa uswah? Ada satu lagi kalimah yang disebut qudwah. Apa beza uswah dengan qudwah? Uswah ikutan segala hal. Qudwah ikutan dalam hal tertentu saja. Ada orang dia pekerja cemerlang, pekerja contoh. Maknanya dia jadi contoh tauladan di tempat kerja. Tapi balik ke rumah, dia tampar isterinya. Bukan suami contoh. Maka dia contoh di tempat kerja. Ya? Ada orang di tempat kerja, dia pelajar cemerlang. Di sekolah A, straight A. Tapi dia tak pernah semayang. Mana apa? Pelajar contoh dalam bab pelajaran akademik saja. Tapi bukan contoh hamba Allah yang baik. Mana apa? Itu qudwah. Namun Nabi SAW itu uswah. Uswah ni contoh dalam segala hal. Maka tuan-tuan, jangan jadi kau orang lain. Jangan jadi kau orang lain contoh tauladan kita. Ada di hadapan mata kita yang paling baik yang didatangkan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak paling baik Rasulullah. Ayah paling baik Rasulullah. Suami paling baik Rasulullah. Nabi kata khairukum li ahli. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu yang paling baik dengan isteri dan anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan orang paling baik dengan anak isteri aku, maka ikut Nabi. Kita selawat banyak dah, tapi kita khianat pada isteri. Itu bukan sunnah Nabi. Tengok Nabi layan isteri macam mana. Nabi tak pernah tengking, tapor, atas muka tak pernah. Tiba-tiba kita ikut Nabi, pakai serban bagus, tiba-tiba tak bagi nafkah. Ini yang berlaku hari ini. Ramai muslimat mengadu, ustaz, suami saya tak bagi nafkah. Berdosa tak ustaz? Bukan berdosa ke tak? Bahkan sama besar dosa macam tak semayang, macam tak puasa, kalau tak bagi nafkah. Nampak lagi? Nabi SAW suami paling baik. Nabi balik ke rumah, tengok-tengok tak ada makanan. Tengok atas meja ada roti kering. Dan di sebelahnya Aisyah letak khal. Tu je ada. Khal ni mana apa? Cuka tuan-tuan. Cuka kurma, cuka apa? Cuka. Roti kosong, cuka. Nabi duduk, Nabi kata apa? Tanpa Nabi mengeluh, tanpa marah isterinya, tanpa tunjuk mimik muka yang tak setuju, yang marah, Nabi senyum. Nabi kata, ni'mal idam al-khal. Tak adalah sebaik-baik makanan, itulah cuka. Dua makna kata ulama'. Yang pertama, Nabi nak jaga hati isteri. Yang kedua, Nabi nak beritahu memang cuka itu berkhasiat. Allah Rabbi. Saya sendiri rasa bersalah. Terkadang kita tak mampu jadi suami yang baik sebagaimana yang diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita ambil iktibar. Ya, Nabi sahabat yang paling baik, berkorban untuk para sahabat sehingga melahirkan sahabat-sahabat yang lain pula yang sanggup berkorban untuk orang lain. Lupa ke kita peristiwa perang Khandaq? Nabi gali parit dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemah, lapar, tiba-tiba tersingkap baju Nabi. Jabir bin Abdullah ternampak perut Nabi diikat dengan tali, di tengahnya ada batu. Tuan-tuan sekalian, tiba-tiba Jabir ternampak, Allah, Nabi lapar rupanya. Lalu Nabi ambil Jabir balik ke rumah, minta isterinya masuk untuk Nabi. Lalu isterinya kata, kita ada kambing kecil je, wahai Jabir, wahai suamiku, ajak Nabi dan beberapa orang sudahlah. Kerana kalau ajak ramai tak cukup. Lalu Jabir beritahu pada Nabi. Tuan-tuan perhatikan, ini sikap Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh, kena ajak semua. Ini sikap Rasulullah. Tidak ada perangai selfish, penting diri. Kalau kita asal aku kenyang sudahlah. Itu bukan akhlak Nabi. Nabi kata ajak semua. Jabir mula bimbang. Bimbang makanan tak cukup. Nabi kata jangan bimbang. Biar aku yang bagikan makanan. Tiba-tiba Nabi bagi. Seluruh tentera Islam dapat makan dan kenyang. Tiba-tiba Nabi makan. Jabir buka periuk, tak luak lauk itu. Yang pertama nak bagi tahu mukjizat Nabi. Yang kedua nak bagi tahu berkatnya kalau kita berbahagi-bahagi rezeki. Yang ketiga tuan-tuan, Nabi mendidik jangan ada sifat penting diri sendiri. Biar ada sifat sanggup berkorban untuk orang lain. Ini sunnah Nabi yang makin terhakis dalam jiwa umat Islam. Ya, dia kaya dah. Minta juga rumah PPRT. Dia kaya dah, kontraktor. Ini sifat yang terhakis. Sifat penting ni. Dia kaya dah. Minta juga rumah PPRT.
Akhir sekali, orang lain tak dapat. Nampak tak? Ini contoh lah yang saya boleh bagi tuan-tuan sekalian. Ini sifat yang makin terhakis. Maka kadang-kadang kita sambut Maulid Rasul bergaruk tanpa kita faham apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Nabi lah sahabat yang paling baik. Contoh, Nabi juga contoh pekerja paling baik. Asbab Nabi meningkat, melonjak perniagaan Khadijah. Kenapa? Jujur, melebihkan timbangan. Ni sunnah Nabi. Nampak kadang-kadang kita ikut Nabi luaran, jubah, kopiah, tapi meniaga kita menipu. Contoh tuan-tuan sekalian. Kemudian, Nabi juga bos majikan yang baik. Lepas jadi menikah dengan Khadijah, jadi majikan yang baik. Nabi ajar kita kalau jadi bos, kalau bayar gaji, bayarlah sebelum kering peluh. Mana apa? Secepat yang mungkin. Kalau tak boleh bagi cepat, kena bagi tahu. Jangan khianat pada pekerja. Ini semua contoh. Ya. Maka yang dapat saya bagi contoh hari ini, itu saja beberapa contoh. Yang lain tuan-tuan fikir dan cari sendiri tuan-tuan. Ini yang dimaksudkan uswah, ikutan yang sempurna. Maka nombor 1, tanda kasih banyak sebut. Nombor 2, ikut apa yang diajar oleh Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Nabi bawa apa? Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi larang? Tinggal. Ya? Orang yang kasih ni tuan-tuan, kekasih dia tak suka, dia tak suka. Kekasih dia suka, dia suka. Itu sifat orang kasih. Ya, tengok sahabat Nabi yang ada yang minum arak, ada yang masih minum. Tiba-tiba oleh kerana perintah Allah, tinggal serta-merta. Walaupun mereka sangat, nafsu mereka sangat berhajat dan ketagih dengan arak, oleh kerana Allah turunkan ayat innamal khamru wal maisir di peringkat yang ketiga. Tinggal serta-merta. Ini sifat orang yang benar-benar kasih pada Nabi SAW. Dan saya nak ingatkan, kalau orang lelaki sekali sayang Nabi, orang perempuan kena 2 kali ganda sayang pada Nabi. Kita semua kena sayang. Cuma saya nak bagi faham, orang perempuan mesti lebih lagi. Kena ingat, yang mengangkat darjat orang perempuan adalah Rasulullah SAW. Zaman jahiliah orang perempuan boleh diguna begitu. Zaman jahiliah 10 orang boleh guna seorang perempuan. Bila mengandung, disusun lelaki tadi, tengok mirip siapa wajah anak. Itulah ayah dia. Dia main ikut pola tok. Maka datang Nabi SAW mengharamkan menyentuh perempuan. Sentuh pun tak boleh. Itu Nabi angkat darjat. Mana apa, sentuh tak boleh, ni barang mahal. Tuan-tuan masuk dalam kedai, ada barang duduk di luar, boleh pegang, boleh sentuh. Ada barang dalam almari, dia tulis don't touch. Apa makna? Barang dalam almari itu lebih mahal. Maka perempuan mahal diangkat darjat oleh Rasulullah SAW. Bila angkat, barulah boleh sentuh, boleh pegang. Mana apa? Barang mahal, emas, tuan dia saja boleh pegang. Inilah darjat yang diangkat oleh Nabi SAW. Maka orang perempuan lebih-lebih lagi kena kasih, kena mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak sebut, ikut. Yang ketiga, tanda kasih akan lahirlah tuan-tuan satu sifat yang dipanggil at-tadhiyah, sanggup berkorban demi sang kekasih. Maka apa yang diajar oleh Nabi kadang-kadang berlanggar dengan nafsu kita. Sebab memang begitu sifatnya. Memang begitu sifat. Huffatun nar bisyahawat wa huffatul jannah bil makarih. Yang mengelilingi syurga barang yang nafsu tak suka, yang mengelilingi api neraka barang yang nafsu suka. Jadi tuan-tuan, kita kena berkorban kadang-kadang masa. Nabi suruh kita bangun malam, kita korban masa. Nabi suruh kita sembahyang sunat, korban tenaga. Kita korban hawa nafsu. Nabi minta kita sedekah, kita korban harta benda. Kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu tanda cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kasihnya sahabat Nabi. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, dia mari dah ingat pula tuan-tuan sekalian, yang sanggup menjadi perisai. Nabi diarahkan anak panah ke arah Nabi, dia sanggup jadi perisai dengan tubuhnya. Kenapa? Tidak lain tidak bukan, ini manifestasi cinta yang amat tinggi. Kan? Macam mana ibu boleh berkorban untuk kita? Tak lain tak bukan kerana cinta.
tuan-tuan sekalian, sanggup berkorban. Beranak boleh jadi dia mati. Kenapa? Kerana cinta. Ayah kalau diberi pilih, isteri atau anak, dia pilih isteri. Ibu kalau diberi pilih nyawanya ataupun nyawa anak, dia pilih nyawa anak. Inilah hebat kasih sayang ibu, sehingga Allah mengizharkan kasih sayang Allah. Tidak ada mana-mana makhluk boleh lawan. Namun secebis kasih sayang Allah yang Allah turun ke atas dunia, yang paling besar dalam secebis itu adalah kasih ibu. Inna lillahi mi'ata rahmah. Kata Nabi, bagi Allah 100 rahmat. Anzalallahu rahmatan wahidah ila dunya. Allah turun ke atas dunia ni satu. Wa akharallahu ta'ala 99 yaumal qiyamah. Allah simpan 99 lagi hari kiamat. Cuba tuan-tuan bayang. Satu baru Allah turun atas dunia. Kita makan kenyang. Kita boleh berehat. Nak isteri ada isteri. Nak suami ada suami. Nak anak ada anak. Nak kerja ada gaji. Ada allowance. Semua Allah Ta'ala bagi. Nak berjalan, nak berehat. Allah Ta'ala bagi banyaknya rahmat atas dunia. Tak ada nak kira. Baru satu. 99 hari kiamat. Cuba tuan-tuan bayang. Banyaknya rahmat Allah Ta'ala. Dan dalam satu itu, yang paling tinggi adalah kasih sayang seorang ibu. Jadi tuan-tuan, kenapa ibu boleh berkorban? Kerana bukti cinta dan kasih. Maka tuan-tuan, tanda kasih kepada Nabi SAW, jadilah seperti sahabat Nabi yang sanggup berkorban untuk Rasulullah SAW. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mempertaruhkan tubuh dan jasadnya di atas katil Nabi malam peristiwa hijratul Rasul SAW. Sedangkan dia tahu, dialah yang paling tuan-tuan sekalian, risiko paling tinggi. Datang Abu Jahal dan puak-puaknya, pancung, dialah yang mati dulu. Tapi sanggup. Kenapa? Manifestasi cinta. Jadi tuan-tuan, padanglah. Orang Terengganu kata padang. Ataupun bahasa Kuala Lumpur, cukuplah. 3 malam ni simpan. Pegang kejap-kejap, simpan. Tanda kasih, aku mesti banyak sebut Nabi, selawat banyak. Nombor 2, mesti kenal, mesti ikut apa yang disuruh oleh Nabi. Nombor 3, sanggup bersusah, sanggup langgar sikit kesusahan demi kebahagiaan di akhirat nanti. Yang keempat, yang paling akhir malam ni tuan-tuan sekalian, banyakkan berdoa untuk bersama Nabi di hari akhirat. Kerana sahabat Nabi bertanya pada Nabi, Sayyidina Rabi'ah bertanya pada Nabi, bagaimanakah satu kaum untuk bersama suatu kaum di satu hari nanti? Maka kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Manusia itu akan bersama dengan orang yang dia kasih di hari akhirat nanti. Maka tuan-tuan, kalau atas dunia kita lampau kasih pada artis, itulah yang kita akan bersama. Lampau kasih pada orang ni, itulah yang kita akan bersama. Maka letaklah kasih paling tinggi pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka lagu mana nak bersama Nabi esok-esok? Saya nak ajar satu doa pada tuan-tuan. Jadi yang ni saya nak tanya, tuan-tuan nak ke tak nak? Jawab dalam komen. Kita nak tengok komen. 170 orang bersama malam ni. Ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Yang dah tahu, buat-buat tak tahulah. Saya nak ajar satu doa. Kalau baca, Nabi kata, halat syafaati yaumal qiyamah. Mu akan duduk bersama aku akan beri syafaat padamu untuk masuk syurga Allah. Siapa nak, komen nak. Nak bahasa Kuala Lumpur ke, bahasa Terengganu ke anda? Nak boleh mereka. Komen. Saya nak ajar satu doa yang sangat mudah. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Rupanya ni doa yang mengundang syafaat Nabi. Nak tengok berapa ramai yang bersama saya malam ni. Siapa ni? Siapa yang bersama kita? Orang ramai nak. Orang ramai nak ni. Tak ada nak baca tuan-tuan sekalian. Tak ada nak baca. Ramai yang nak ni. Allahu Rabbi. Kalau baca komen seorang demi seorang ni, tak habis ni. Jadi tuan-tuan, saya tak bacalah. Komen tu saya tak baca. Doanya mudah saja. Sabda Nabi SAW, man qara'a Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqamal mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang beramal dengan doa ini, doa apa? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, iaitu doa selepas azan.
sampai habis, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halallah baginya syafaatku hari kiamat. Rupanya doa tu besar. Kita buat main-main. Orang azan kita tak baca doa, tuan-tuan. Baca, jangan tinggal. Ya, baca, jangan tinggal. Kerana dalam doa ni kita minta 5. Ati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong bagi pada Nabi. Walaupun Allah memang akan bagi. Allah memang akan bagi 5 ni. Cuma Nabi suruh kita minta lagi. Sebagai tanda kesungguhan. Jadi 5 yang kita minta. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. 5 yang kamu janji ya Allah, tolong bagi pada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah 5 tadi. Maka Abu Hurairah pernah tanya, apakah 5 ni? Abu Hurairah pernah tanya, apakah al-maqamal mahmud tu yang kita baca tiap-tiap kali lepas azan? Nabi kata, itulah 5 yang dimaksudkan inilah syafaati li ummati yaumal qiyamah. Syafaat untuk umatku hari kiamat. Jadi siapa yang baca, ya, dapat syafaat Nabi insya-Allah. Baca dengan penuh faham, ta'ammul, tadabbur dan penuh pengharapan. Jangan baca kosong tu, jangan. Baca dengan penuh pengharapan supaya Allah beri 5 ni kepada Nabi yang paling besar, al-maqamal mahmud. Dan dengan 5 inilah Nabi dapat lesen besar hari kiamat esok. Tolong kita, kalau kita timbang amalan dosa lebih, neraka tempat kita, Nabi boleh tolong ambil, masukkan dalam syurga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, urzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami, izinkanlah kami untuk ikut Nabi SAW. Warzuqna hubban Nabi SAW. Kurniakanlah kami kasih sayang Nabi SAW. Warzuqna syafa'atan Nabi SAW. Berikanlah kami syafaat Nabi. Ya Allah, walaupun kami tak layak kalau ikut, tapi kau berilah keizinan pada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah sekadar itu. Setakat itu tuan-tuan. Untuk malam ni tuan-tuan, kita jumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih kepada Muslimat PAS kawasan Kuala Nerus, terutama yang jemput saya, Cik Su, dan juga Ketua Muslimat Ustazah Kak Na lah. Kita panggil Ustazah Kak Na, dan seluruh jawatan kuasa Muslimat PAS Kuala Nerus. Teruskan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua mudah-mudahan diberkati oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina ya'maluna bima ya'lamun wa bima yasma'un wa bima yaqulun. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sekadar itu saja. Kalau tercapai kehendak penganjur, alhamdulillah. Kalau tak tercapai, saya minta maaf. Sekadar itu saja kemampuan yang ada dan sekadar waktu yang sempat. Jumpa lagi insya-Allah di lain waktu dan ketika. Selamat malam. Okey, selamat malam. Sweet dream, ke benda panggil? Sweet dream. Mimpi-mimpi yang indah. Mudah-mudahan dapat jumpa Rasulullah dalam mimpi walaupun kita jauh dan tak layak. Banyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita jumpa Rasulullah. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.